Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf suara saya agak serak sikit. InsyaAllah pada saya Hanina binti Muhammad Syahimi, nombor Masjid Rasul 50754. Pada hari ini saya akan membentangkan mengenai tajuk malaikat dan tugas-tugasnya. InsyaAllah. Dalam assignment ni saya membincangkan mengenai pengenalan yang mana menceritakan mengenai bahawa umat manusia, umat Islam harus percaya bahawa kewujudan malaikat, dan kita seperti yang dinyatakan dalam berupa iman, kepercayaan kepada malaikat dunia. Nak tak nak memang wajib untuk kita percaya bahawa malaikat ini wujud. Seterusnya membincangkan mengenai siapakah malaikat ini. Malaikat ini adalah utusan Allah, yang merupakan satu utusan yang sangat mulia tugasnya, yang ada sendiri tugasnya, yang mana malaikat ini ada terlalu ramai dan banyak dan mempunyai tugas-tugas. Tapi nak kata kebiasaannya malaikat ini hanyalah melakukan kebaikan, maksudnya sujud kepada Allah sahaja. Dan terdapat juga malaikat yang diberikan tugas-tugas khas gitu. Tapi malaikat ni sangat kedudukan dia sangat tinggi di sisi Allah. InsyaAllah seterusnya penciptaan malaikat, seperti yang kita tahu bahawa malaikat ini diciptakan daripada cahaya, yang mana penciptaan malaikat ini sangat sempurna. Yang macam mana nak cerita bahawa malaikat ini daripada cahaya lah. Sebab dia penciptaan ni daripada cahaya. Seterusnya saya akan membentangkan sedikit mengenai nama malaikat dan seterusnya. Seterusnya mengenai jumlah para malaikat. Jumlah para malaikat, bahawa jumlah ini hanya Allah yang tahu. Sebab ada satu ayat Quran itu menceritakan bahawa Allah ada berfirman bahawa jumlah malaikat yang sebenar hanya Allah sahaja yang mengetahui. Kita sebagai umat manusia harus percaya dengan kewujudan sahaja. Seterusnya saya akan memandangkan video ni sangat limited, so saya menyediakan hanya 5 slide saja. Saya di sini saya mengutarakan lebih mendalam sedikit mengenai nama-nama malaikat dan tugasnya. Saya memilih 3 malaikat. Yang pertama, malaikat Jibril alaihissalam merupakan utusan yang menjadi penghubung di antara Allah dan Rasul-Rasulnya, dan juga diberikan amanah untuk menyampaikan wahyu Allah kepada para Rasul. Yang mana malaikat Jibril ini merupakan malaikat yang sangat pandang tinggi dan memegang satu jawatan yang kalau kita manusia jawatan lah, kalau sisi Allah tu memegang diberi tugas yang sebagai menyampaikan wahyu daripada Allah kepada Rasul. Dan juga malaikat Jibril juga berwajah macam berupa seorang lelaki. Dan juga ada satu kisah yang saya baca yang mengenai yang Nabi ini selalu berjumpa dengan malaikat Jibril. Namun malaikat Jibril berkata, aku hanya berjumpa dengan kamu jika ada arahan. Maksudnya nak cakap di sini bahawa malaikat Jibril itu sangat patuh dan taat kepada Allah. Yang kedua adalah malaikat Israfil, yang mana dia malaikat Israfil ini bertugas sebagai menurunkan hujan bagi menghidupkan bumi, sayur-sayuran, binatang dan buah-buahan. Seterusnya malaikat Israel, yang mana bertugas sebagai menyiapkan sangkakala pada hari kiamat, yang mana ketika itu makhluk-makhluk di langit dan di bumi semuanya sudah tiada terkecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berdasarkan daripada 3 malaikat ini dapat kita disimpulkan bahawa ketika 3 malaikat ini bertugas sebagai menyampaikan, manakala ada malaikat-malaikat lain bertugas sebagai yang lain lah. Tapi berdasarkan 3 ini adalah malaikat 3 ni adalah dalam konsep satu menyampaikan. Seterusnya di sini saya meneruskan dari kesimpulan terus. Berdasarkan dari kesimpulan yang jelas, dapat kita lihat bahawa kita sebagai umat Islam, kita harus yakin tentang kewujudan Allah, walaupun kita tahu bahawa
malaikat ni adalah perkara yang ghaibiyah, yang tidak dapat kita lihat secara jelas kan. Kalau macam contoh, kalau ada sesetengah falsafah dia menolak untuk benda-benda macam ni sebab tidak dapat tidak dapat tengok secara jelas. Jadinya kita sebagai umat Islam yang beriman, kita harus meyakini tentang kewujudan Allah. Seterusnya, kita harus meyakini bahawa bilangan malaikat hanya diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita tidak terlalu memikirkannya secara mendalam sehingga akan membuatkan kita macam apa ni betul macam sikap benda ni sangat bahayalah. Dan kita sebagai umat Islam, kita harus percaya dan berijtihad dengan, maksudnya berijtihad macam kita yakin dengan apa yang dibawakan oleh ulama. Seterusnya, saya sebagai pelajar kontemporer Islam, sebagai orang kata, kita sebagai pemimpin insya-Allah pada satu hari nanti, jika tidak kepada orang ramai, mungkin kepada keluarga, haruslah mencari dan menuliskan ilmu ini, kerana ilmu pengetahuan ni semakin hari semakin hilang di telan zaman. Maksudnya bukan nak cakap pada hari ini bahawa orang kata dengan teknologi yang ada TikTok, arus pemodenan yang sangat tinggi akan menyebabkan berlakunya banyak pergaduhan, akan berlakunya banyak isu yang menentang Islam. Macam ni salah itu. Sebagai kita pelajar kontemporer Islam, haruslah menyebarkan ilmu pengetahuan seperti ini agar dapat melahirkan institusi Islam, di samping kita dapat membina keluarga dan situasi dan environment yang berpandukan Islam. InsyaAllah, semoga dengan ini kita sentiasa dalam jagaan Allah. Dan saya ada satu doa untuk program kita, yang mana doa semoga ditetapkan hati dalam agama insyaAllah, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana 'ala dinik wa 'ala ta'atik. InsyaAllah kita boleh sama-sama doakan, amalkan doa ini insyaAllah sama-sama kita dah reda Allah. Terima kasih Ustaz, saya minta maaf jika ada salah dan silap saya. Semoga Ustaz sihat-sihat selalu. Terima kasih Ustaz.